kerajaan guna kuasa tutup mulut rakyat? Anwar dakwa Zahid tak pernah minta gugurkan kes. Nazri Aziz ikut jejak Anwar tolak gaji duta. PAS dakwa Tita Agung bukti prestasi kerajaan, Perikatan Nasional cemerlang. Mahu rehat dari politik, Azmin tak bertanggungjawab. Pembangkang mendakwa mereka mempunyai bukti bahawa kerajaan sedang menggunakan kuasa untuk menutup mulut pada pengkritik sekaligus menjaga kuasa mereka. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan mendakwa ada aktivis media sosial yang cenderung kepada Perikatan Nasional menerima notis daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC yang meminta agar kata laluan untuk telefon pintar serta akaun Facebooknya diberikan. Notis lain yang diterima dakwa Wan Saiful membabitkan rampasan telefon tangan serta kad SIM seseorang serta aktivis yang dipanggil untuk memberi keterangan kepada pihak berkuasa. Seorang ahli Dewan Rakyat juga dipanggil pihak berkuasa kerana menerbitkan bahan dianggap tidak sesuai atau mencabar kerajaan. Ahli Parlimen pun dipanggil mana kebenaran kata-kata menteri tadi bahawa mereka tidak menggunakan undang-undang dan agensi kerajaan untuk kepentingan diri, katanya pada sidang media di bangunan Parlimen. Terdahulu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memberitahu Dewan Rakyat kerajaan tidak akan meminta mana-mana penyedia platform media sosial untuk menyekat akaun penggunanya. Sebaliknya, kata Fahmi, perbincangan dengan pihak berkepentingan termasuk platform media sosial membawa kepada sekatan ke atas kandungan tertentu, bukannya pemilik akaun secara individu. Fahmi juga berkata, sebanyak 197 kandungan termasuk 101 di TikTok telah diturunkan dari platform media sosial sepanjang bulan lalu. Kata Wan Saiful sulit untuk dia mempercayai janji Fahmi yang menyatakan tindakan tapisan itu adalah untuk menjaga perpaduan rakyat. Saya suka nak percaya jawapan menteri kerana saya ada bukti kerajaan menggunakan kuasa, mempergunakan agensi penguat kuasa bukan untuk jaga rakyat tetapi jaga diri sendiri dan kerajaan, katanya. Justru ahli Parlimen Tasik Gelugur itu menuntut kerajaan memastikan tiada sekatan dikenakan terhadap kebebasan bersuara di negara ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata timbalannya Zaid Hamidi tidak pernah campur tangan dalam pertuduhan rasuah terhadapnya di mahkamah. Malah kata Anwar, Zaid juga tidak memintanya berbuat demikian. Kita mesti lihat prosesnya. Dia tak pernah minta saya gugurkan kes, katanya kepada Thai PBS. Dalam wawancara eksklusif dengan bidang negara jiran itu, Anwar ditanya berkaitan kerjasama dengan Zahid yang terpalit kes rasuah ketika pada masa sama mahu menangani isu itu. Zahid berdepan 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram melibatkan dana Yayasan Akal Budi. Pada 23 September tahun lepas, dia dilepas dan dibebaskan daripada 40 pertuduhan rasuah yang dihadapinya berhubung sistem visa luar negara VLN. Sementara itu, Anwar berkata kerajaan tetap menjadikan tadbir urus yang baik sebagai agenda. Menegaskan Zahid akan melalui prosesnya, Anwar berkata seseorang itu tidak patut diburuk-burukkan ketika seluruh sistem telah korup. Dia juga membidas pembangkang kerana membangkitkan isu itu. Ketika pembangkang berteriak soal rasuah, tiap hari meratip tentang rasuah, tetap beri kontrak 100 juta ringgit kepada anak menantu dan kroni. Jadi saya kata, kalau kamu betul nak tanganinya, kena ada ketelusan, katanya. Duta Malaysia ke Amerika Syarikat Muhammad Nazri Abdul Aziz menegaskan dia bersedia untuk tidak menerima gaji apabila memulakan tugasannya itu kerana gaji bukan keutamaan. Namun kata bekas ahli Parlimen pada rengas itu, beliau tidak akan menolak jika kerajaan memberikan gaji untuk tugasannya sebagai duta di Amerika Syarikat. Saya terima jawatan ini bukan kerana duit. Macam bekas duta-duta yang kata rugilah calon-calon lain tak dapat duit. Mungkin gaji tinggi agaknya. Saya pun macam Perdana Menteri juga. Saya tak perlu gaji ini. Saya adalah duit sikit. Saya tak perlu pada gaji. Mungkin juga sebab difikirkan saya ada tugas tertentu yang boleh saya berikan. Itu sebab mereka lantik saya. Tapi kalau kerajaan nak bagi gaji, kita ambil. Saya bukan lagi ahli politik. Wang bukan matlamat. Katanya yang dipetik oleh Akhbar Utusan Malaysia. Menurut Nazri, penerimaannya terhadap lantikan jawatan itu bukan soal gaji, tetapi kerana mahu tanggungjawab dan merasakan bahawa dia masih boleh memberi sumbangan kepada kerajaan untuk selama 2 atau 3 tahun lagi. Selasa lalu, Kementerian Luar Negeri mengumumkan bahawa Nazri telah dilantik sebagai Duta Malaysia ke Amerika Syarikat. Bagaimanapun, pelantikan itu mendapat kritikan daripada orang ramai dan setengah pemimpin yang berpandangan jawatan duta perlu dihaskan kepada diplomat yang mahir dalam hal ehwal antarabangsa. Namun, timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi berkata
Nazri merupakan personaliti yang sesuai untuk menjadi duta Malaysia ke Amerika Syarikat dan juga mengesahkan bahawa pencalonannya untuk jawatan itu dibuat oleh kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Presiden UMNO itu juga menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Nazri mewakili negara dan menguruskan tugas sebagai duta. Dalam pada itu, Nazri berkata pelantikannya sebagai duta ke Amerika Syarikat tidak seharusnya dipersoalkan kerana dia bebas daripada elemen nepotisme, kronisme maupun favoritisme untuk jawatan tersebut. Menurutnya, dia juga bukan dari kalangan ahli keluarga Perdana Menteri, selain juga bukan sebagai kroni kepada Anwar Ibrahim dan bukan atas elemen calon pilihan atau menjadi orang kesayangannya. Favoritisme ini maknanya kita suka orang itu. Mungkin dia tak bagus kerja, tapi kerana Perdana Menteri suka pada saya, beri juga jawatan pada saya. Ini mungkin favoritisme sebab saya kenal Perdana Menteri bukan setahun dua, tapi sudah berpuluh tahun. Tapi penjelasan Perdana Menteri mengatakan, saya dipilih bukan waktu beliau menjadi Perdana Menteri. Saya dipilih oleh Jemaah Menteri pada Februari tahun lepas. Betul lah Perdana Menteri kata, pemilihan setahun lepas. Jemaah Menteri pilih saya. Setahun lalu kemudian, nama saya dihantar April tahun lepas dan pada September tahun lepas baru dilulus. Penjelasan Perdana Menteri bermakna, pelantikan ini bukan berdasarkan favoritisme. Bukan beliau yang pilih saya, bukan beliau yang memulakan proses pelantikan ini, tapi zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi jelaslah, tiada pilih kasih. Terima kasih Perdana Menteri. Jadi saya lepas tiga-tiga elemen itu. Terima kasih Perdana Menteri. Walaupun ada kritikan, pada saya yang penting, Yang di-Pertuan Agong telah memberikan watika pelantikan kepada saya dan Perdana Menteri membuat penjelasan, bukan beliau yang lantik saya. Jadi tak berbangkit favoritisme, kronisme tak ada, nepotisme langsung tak ada. Bermakna bersihlah saya, katanya lagi, yang dipetik oleh utusan Malaysia. Nazri juga mendedahkan beliau ada mengadakan pertemuan dengan Anwar mengenai pelantikan sebagai duta ke Amerika Syarikat Disember lalu. Dalam pertemuan itu, saya ada beritahu sebagai sahabat dan sebagai kawan. Saya kata, kalau beliau merasakan pelantikan saya ini mendatangkan beban kepada beliau, jangan lantik saya. Ini memang saya beritahu dia. Ya, saya teruja, seronok, gembira apatah lagi. Beliau Perdana Menteri. Tapi saya beritahu kalau pelantikan saya ini menjejaskan kredibiliti beliau, menjejaskan kerja beliau. Jangan lantik saya. Itu saya ada beritahu dia, katanya. Nazri berkata dia akan ke Amerika Syarikat sebaik sahaja mendapat arahan. PAS menganggap titah diraja yang di-Pertuan Agong di Parlimen turut memberi pengiktirafan kepada kejayaan Perikatan Nasional. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata semua pencapaian yang dipetik oleh Agong merupakan pencapaian Kerajaan Perikatan Nasional sebelum diteruskan oleh Ismail Sabri Yaakob. Kata Tuan Ibrahim, kenyataan Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah itu merupakan pengiktirafan kepada Perikatan Nasional. Data-data yang dikatakan oleh Tuanku Agong itu ialah hasil kejayaan-kejayaan kerajaan sebelum ini yang ternyata cemerlang. Semua pencapaian yang dibentangkan adalah kejayaan kerajaan terdahulu dan ia bukti nyata sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuanku. Katanya seperti dipetik portal rasmi PAS, Harakah Daily. Sebelum ini, Al-Sultan Abdullah menyampaikan titah sempena pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 di Parlimen dan menyentuh pelbagai isu. Antaranya, Al-Sultan Abdullah menyatakan harapan agar tiada lagi kemelut politik berlaku sepanjang baki tempoh baginda menjadi Agong sehingga 2024. Sebelum ini, krisis menyaksikan pelbagai peristiwa yang tidak pernah berlaku di negara ini, termasuk pertukaran Perdana Menteri sehingga 3 kali dalam tempoh satu penggal kerajaan. Agong juga berpendapat krisis itu boleh dielakkan jika tidak berlaku pertikaian yang akhirnya membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad. Turut disentuh oleh baginda ialah penghargaan kepada dasar Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri sekarang, Anwar Ibrahim. Al-Sultan Abdullah turut menyebut mengenai peningkatan 25% ekspor negara bernilai 1.552 trilion ringgit pada Disember 2022 berbanding 2021. Menurut baginda, pencapaian itu melepasi sasaran jumlah ekspor negara 3 tahun lebih awal daripada yang disasarkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Mengenai pencapaian kerajaan semasa, Tuan Ibrahim berkata, tidak ada apa-apa lagi yang dilakukan oleh Anwar. Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional yang baru-baru ini, baru 2 bulan, tak ada apa-apa lagi, katanya. Tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Antarabangsa, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang mengumumkan berehat daripada arena politik disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Timbalan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR, Razif Rakimin menegaskan sebagai seorang wakil rakyat yang telah dipilih, beliau seharusnya meneruskan khidmat sehingga tamat tempoh penggal. Tindakan yang dibuat Azmin jelas menunjukkan beliau seorang wakil rakyat yang tidak bertanggungjawab terhadap pengundi dan penduduk di kawasan beliau. Saya yakin walaupun beliau berehat dan tidak berkhidmat kepada rakyat, Azmin masih menerima allowance. Sebagai adun Bukit Antarabangsa, adakah pemimpin Perikatan Nasional memang suka makan gaji buta?
Seperti beberapa duta khas yang dilantik tanpa fungsi era pentadbiran Perikatan Nasional dahulu, katanya menerusi kenyataan. Sebelum ini bidang melaporkan, Ketua Penerangan Perikatan Nasional itu mengumumkan untuk berehat sebentar daripada arena politik dan mahu membuat perancangan baharu. Malah bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu dilaporkan akan terus bertekad untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara di masa akan datang. Dalam pada itu, Razif berpandangan pengumuman untuk berehat daripada politik seharusnya dibuat bersekali dengan keputusan tidak bertanding dalam pilihan raya umum akan datang. Bagaimanapun ujarnya, tindakan Muhammad Azmin itu dibuat ekoran kecewa selepas tewas kepada anak didiknya, Datuk Seri Amiruddin Syahari, di Gombak pada PRU15 lalu. Selain khuatir akan wujud kes mahkamah terhadapnya kelak. Saya ingin memberitahu Azmin, apa yang beliau lalui hari ini adalah kerana khianat yang dilakukannya kepada PKR, Pakatan Harapan dan juga rakyat yang sebelum ini memberikan amanah selaku wakil rakyat Gombak. Saya juga ingin menasihatkan Azmin, jika ingin berehat, maka berehatlah daripada berpolitik untuk selama-lamanya, memandangkan kredibiliti telah rosak dan tidak mungkin rakyat akan memberikan kepercayaan kepada pengkhianat walaupun berkali reset politik, tegasnya.